kan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Nak selesaikan masalah apa? Misalkan tentang makanan. Masalah kekurangan bekalan Okey, ya, ya, ya. makanan sedunia. Makanan. Kekurangan bekalan makanan sedunia. Kan setiap hari kita makan. Bangun pagi lapar, dah makan, dah kenyang, bawa kerja sikit dapat balik kan. So setiap hari orang perlukan makanan. Okay? So teknologi pengeluaran makanan ni dibangunkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Okay, so langkah yang diambil oleh dunia untuk mengatasi masalah ini ialah meningkatkan kualiti makanan. Okay, nampak slide baru? Nampak. Okay, meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Beza Poin pertama tadi kualiti. Poin kedua kuantiti. Ketiga, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Baka bermutu ni contohnya mungkin dia akan gunakan lembu yang baik, haiwan-haiwan ternakan yang baik lah. Maksudnya menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Ini antara langkah yang diambil oleh teknologi pengeluaran untuk mengatasi masalah pengeluaran makanan. Okey. Slide seterusnya. Tulisan kecil. Sekejap, saya besarkan ni. Nampak tak tulisan dia? Nampak ni kok. Saya boleh Nampak zoom. Boleh zoom Ya. Okey. Cuba tengok slide ini cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Ada berapa tu cara? 6. Ada 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ke 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, betul 6. Okey. Saya pandai Betul. cikgu. Ya. Okey, so cara nak tingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan, kualiti dan kuantiti. Yang pertama adalah penggunaan teknologi moden. Okey. Yang kedua, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Dan ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Kelima, pengurusan tanah yang cekap. Dan yang keenam, penggunaan baka yang bermutu. Okey, siapa dekat sini yang mak ayah dia adalah seorang petani? Ada tak? Ataupun peternak? Ada? Ataupun pekebun? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada okey. Gusar cikgu. Okey, so kalau orang yang kerja petani, penternak, pekebun ni semua tu adalah pekerjaan yang menyumbang kepada pengeluaran makanan. Tiap hari orang akan minta hasil dia. Nak apa? Nak sayur, nak ternakan, semua nasi cili semua tu semua nak demand pada pekebun semua tu. Okey, so 6 cara ni aku ingat. Nanti saya akan minta awak salin. Okey, dalam buku cara meningkatkan kualiti penggunaan, cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, jap. Siapa boleh ingat? Macam nak ingat? Pertama, penggunaan teknologi moden. Kedua, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Okey, maksudnya pendidikan ni mungkin saintis akan buat kajian macam mana nak suburkan tanaman, macam mana nak bagi pokok tu banyak buah. Tu maksudnya penyelidikan lah. Okey, keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okey, tanah digunakan secara optimum lah, jangan ada kawasan yang kosong. Okey, kemudian pengurusan tanah yang cekap. Okey, kemudian tanah tu mesti diuruskan dengan cekap lah supaya subur. Penggunaan baka yang bermutu. Baka bermutu ni mungkin ada kacukan antara ternakan, kacukan antara buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Okey, saya nak ulang balik. Ikmal Hisham, saya tutup slide ni. Berikan saya cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Apa? Pak cikgu ulang lagi. Berikan 6, tadi ada 6 cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Berikan 6 kah atau berikan 1 saja? Okey, awak 3.
Jadikan 3. 3. Penyelidikan dan pembangunan, Okey, bagus. pengurusan tanah yang cekap, Bagus. pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Bagus. Oh, bagus. Okey. Okey, lagi 3 yang tak Okey, disebut kalau oleh Ikmal. hebat pun boleh kita cikgu. Ha? Bagus. Okey, betul tu. Okey, lagi 3 yang tak disebut oleh Ikmal. Saya minta David. Ingat tak? David? Ya. Oh, David. Okey. Tadi Halo, Ikmal Hisham dia dah sebut pendidikan kepada para petani, pengurusan tanah yang cekap, dengan lagi satu apa kita Ikmal sebut? Dan juga bimbingan dan pendidikan kepada para petani. satu, kemudian pengurusan tanah yang cekap kan? Yang Ya. ketiga? Betul lah tu yang ketiga tu. Cikgu dah cakap 2 dah tadi. Yelah, yang ketiga apa tadi awak sebut? Pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Kedua? 2, penggunaan tanah yang cekap. 3? Pendidikan dan pembangunan. Okey, lagi 3 David. Penggunaan bakar yang bermutu, Bagus. penggunaan teknologi moden, Bagus. penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Bagus. Okey. Itu aku ingat ni sebab pernah keluar exam, pernah keluar soalan SPM tajuk ni. Alright, next. Okey, seterusnya adalah ini adalah huraian kepada 6 cara tadi, 6 langkah cara meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Yang pertama tadi antaranya penggunaan baka yang bermutu. Maksudnya penggunaan baka bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan. Okey, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, baka tanaman ni sama ada baka ni sama ada tanaman, tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan ternakan yang bermutu yang diperoleh melalui teknik pengklonan. Okey, ataupun teknik kacukan. Benda tu saya dengar suara. Ada tengok grup. Ataupun kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Okey, ini saya baca saja. Okey, nanti kalau tak faham boleh tanyalah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri baka yang bermutu? Boleh nampak slide? Boleh. Okey. Boleh. Okey, macam mana nak kata lembu yang kita kacukkan, contohlah kita nak kacukkan antara lembu kahwinkan dengan seladang. Ayam. Biasanya jarang. Dia biasa kalau 4 kaki mesti dikacukkan dengan haiwan 4 kaki macam tu. Tak ada dengan ayam ke, tak ada dengan kucing ke tak ada. Dia mesti yang sama-sama ternakan lah. Okay, so bila dah kacukkan tu, apakah ciri yang baka yang kita nak? Contohnya, hasilnya yang banyak. Mungkin dapat daging yang lebih banyak isi. Okay, daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Dapat susu yang lebih banyak dan lebih bermutu. Penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah. Okay, so kita ambil kira juga penjagaan haiwan ternakan tu. Rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga, perosak dan cuaca melampau. So, bila dah kacukkan tu kita tengok mudah tak dia kena penyakit. Kalau demam, dia senang mati ke ataupun dia sudah sembuh. So kita tengok rintangan tinggi terhadap penyakit, serangan perosak dan cuaca melampau. Sama juga macam tumbuh-tumbuhan. Okey. Cepat tumbuh dan matang. Ini antara ciri-ciri baka yang bermutu. Okey, ulang balik. Gusa. Gusa tak ada Harrison. Rimba. Ada. Rimba Sauh. Tolong sebutkan ciri-ciri baka yang bermutu. Hi guys, I'm come back. Sebutkan. Baca semula, saya dah sebut tadi ciri-ciri baka yang bermutu. Cepat tumbuh dan matang. Betul.
hasil yang banyak, Betul. daging, susu dan buah yang lebih bermutu, Betul, bagus. penjagaan mudah, kos penjagaan rendah. Yes. Ada satu Rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga, perosak dan cuaca melampau. Yes. Terima kasih. Okey, itu antara ciri-ciri baka yang bermutu. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Ada. Tak ada Okey. So next slide, kek gambar apa ni kelas? Nampak tak gambar apa tu? Tu gambar buah kelapa Avocado. sawit tu. Yes. Bukan kelapa biasa tapi kelapa sawit Kelapa sawit namanya kelapa sawit Tenera. Kenapa dengan kelapa sawit ni? Apa bezanya dengan kelapa sawit biasa-biasa? Okey, kelapa sawit Tenera ni adalah kelapa sawit yang dikacukkan. Okey, yang dikacukkan. Di mana kelapa sawit ni buahnya lebat, isi rung yang besar. Okey, isi rung yang mana Siapa ingat? Siapa tahu isi? Cikgu. Ya. Macam Apa soalan? mana buah-buahan ni kahwin cikgu? Itu awak kena belajar. Tak belajar maksudnya dia dikahwinkan menggunakan biji benih. Okey, itu saintis yang buat. Bukan petani saintis yang buat. Okey. Maknanya mereka dari kecil lah pandai bercinta tu. Tumbuhan bukan cinta ni. Tumbuhan tak cinta pun. Okey. So isi rung adalah Ya, bahagian awak. untuk kalau siapa tahu isi rung bagaimana isi rung? Isi rung yang putih ni Yang putih ni. Putih. Yang putih. Yes. Okey, sabut yang mana sabut? Tu yang Sabut yang kuning-kuning tu. Yes. Sabut yang warna coklat ni lah. Coklat ni. Okey. So kedua-duanya tebal. Okey, sabut akan mengandungi banyak minyak kelapa sawit. Isi rung minyak juga tapi minyak yang lebih berkualiti. Okey. Tempurung yang nipis. Tempurung yang bahagian hitam ni. Alright. Tempurung yang bahagian hitam itu. Okey. So antara sabut dengan bahagian isi rung, okey, yang mana paling banyak minyak? Siapa tahu? Isiru. Yang kuning ke yang putih paling banyak minyak? Betul. Jawapannya adalah di bahagian yang sabut, iaitu di bahagian coklat-coklat ni. Okey, yang tu paling banyak minyak. Sabut. Okey, sabut. Di isi rung ada juga minyak tapi sikit. Okey. Tapi kalau soal tanya antara isi rung dengan sabut, yang manakah menghasilkan minyak yang berkualiti? So jawapannya adalah isi rung. Tapi minyak yang paling banyak adalah di bahagian sabut. Boleh? Boleh. Ulang balik. Bahagian mana yang punya minyak paling berkualiti? Sabut. Dah cakap tadi. Bahagian kuning tu. Kuning tu dia tak berkualiti tapi menghasilkan minyak yang banyak. Saya tanya yang berkualiti. Walaupun sikit. Dalam tu. Namanya apa? Putih ni apa namanya? Air kelapa. Air kelapa. Air pula kelapa. dah. Isi rung. Okey, bahagian isi. Ni bukan kelapa yang minum-minum tu, ni kelapa sawit Okey, kelapa sawit tak boleh buat minum. Kan? Kelapa sawit jarang untuk orang Tak minum boleh Tak boleh lain. Okey, next. Pakai minyak lah. Okay, next. Belimbing bintang emas. Ini jugalah belimbing yang dikacukkan. Okay, M*1 Mardi pengeluaran oleh Mardi. Nampak gambar belimbing ni? Nampak. Okay, berwarna kuning, keemasan, manis dan rangup. Okay, siapa yang tak pernah makan belimbing ni memang kesian lah. Pernah makan belimbing tak? Tak benar. Kesian. Tak minat. Okay, tak minat Padahal belimbing ni banyak vitamin C Okay, so ni antaranya
belimbing bintang emas. Dia kata manis. Belimbing bintang emas ni dia manis. Tak macam belimbing biasa-biasa. Tak macam belimbing biasa-biasa okay. So belimbing emas nama dia. Okay, next. Betik. Namanya betik exotica. Ini jugalah antara baka yang bermutu di mana dah dikacukkan. So betik ni dia saiz besar dan isinya manis. Okay, namanya betik exotica. Okay, senaraikan 3 baka yang bermutu yang saya sebut tadi. Kelapa sawit. Apa nama dia? Tenera. Yes, bagus. Kelapa sawit tenera lagi. Bintang emas. Apa bintang emas tu? Belimbing. Belimbing bintang emas. Yang ketiga, Betik. betik exotica. Okay, so itu baru tumbuhan buah-buahan. Okay, kita pergi kepada haiwan. Okay, nampak gambar haiwan ni? Nampak. Pak. Nampak. Lembu, namanya lembu mafriwal. Okay. Lembu mafriwal ni adalah lembu tenusu kecukan. Ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. Okay, ni pun kecukan. Okay, so dia hasilkan susu banyak dan memang sesuai nak senang dijagalah. Okay. Ni kecukan apa cikgu? Saya tak pastilah keturunan apa tapi dia dah dikacukkan lah. Mungkin dikacukkan dengan lembu daripada overseas rasanya ni kan. Tapi dia dah kacuk, dia dah boleh hidup. Kacukan biri-biri. Okay, next. Ni ayam. Okay, nampak ayam ni? Nampak. Pak. Ayam akar putra. Nama dia ayam akar putra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Okay, ni dah dikacukkan dan bila dikacukkan dia besar dengan cepat, dagingnya ada macam ayam kampung. Ayam kampung dengan ayam bandar apa beza dia? Kau tahu? Nama. Kemasan-masan macam tu lah. Kalau ayam Rasa. kampung Kau jangannya. kalau ayam kampung macam mana? Rasa Dia ayam macam- kampung dia Dia lihat. punya kepala ni. Lihat. Dia Ayam punya bandar? kepala ni cikgu. Macam Ayam ni. bandar terlihat. Tu. Tak lihat. Tu. Okay, orang kalau yang saya tahu lah ayam kampung ni lebih walaupun dia lihat tapi dia lebih berkhasiat lah sebab ayam bandar ni biasa dah kena suntik kan. Ayam ya. kampung ni dia tak kena suntik lagi. Dia main pacet. Dia ayam kampung. Okay. Yang So vitamin mungkin ni- ayam putra ni dia macam ayam kampung walaupun dia sebenarnya adalah kacukan. Okay, so antara haiwan yang dah dikacukkan kat sini adalah lembu mafriwal dan juga ayam akar putra. Okay, so ada 5 kelapa sawit tenera, belimbing bintang emas, betik exotica, lembu mafriwal dan ayam akar putra. Ini semua adalah keluaran Malaysia Malaysia yang buat ni untuk menambahkan pengeluaran makanan. Okey, seterusnya adalah penggunaan teknologi moden. Okey, siapa yang lepas habis SPM nak kerja kilang boleh try lah pergi tengok apa teknologi moden ni. Awak akan nampak macam-macam cara untuk menghasilkan makanan ni cara bungkus dia, cara dia kilangkan makanan macam mana. Okey. So teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So bila nak buat beratus-ratus ribu makanan, okey, kita manusia tak boleh buat, tak akan mampu. So perlukan teknologi moden seperti robot, mesin dan sebagainya. Baru dapat hasilkan buat pengeluaran makanan yang banyak lah, beratus-ratus ribu, kadang-kadang sampai berjuta untuk menampung keperluan satu rakyat Malaysia ni. Ataupun satu dunia kalau nak dieksport ke luar negara. Okey, so pertamanya mesin pengisar dan mesin pengisi cecair. Untuk mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Contoh mesin pengisar, mesin pengisi cair. Contohnya gambar apa ni kelas? Gambar apa ni? Nampak gambar apa tu? Itu gambar mesin. Pengepam susu lembu. Mungkin dia nak isi jus oren ke kan? Dia nak isi jus oren. Malu.
Okay, nak isi jus oren dalam kuantiti yang Ya, cepat, aku so dia akan apa gunakan tu, mesin lah. malah. Okay, next. Pengklonan. Apa maksud pengklonan ni? Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Pengklonan ni dia macam kacukan juga, tapi dia lain sikit. Okay, tak apa. Saya akan bagi tahu lepas ni. Di mana kalau pengklonan ni, ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan tu akan dapat diturunkan. Okay, diwarisi dengan mudah lah, dengan senang. Okay, seterusnya. Jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai. Dah dengar tak jentuai? Mempercepatkan proses penanaman dan pemungkutan hasil pertanian. Okay, agak-agak awak ni kat mana ni? Digunakan alat mesin-mesin ni? Ladang. Yes, ladang beras, ladang padi. Okay, apa-apa ladang lah. Okay, ladang jagung dan sebagainya. Okay, so digunakan traktor, jentolak dan jentuai. Okay, bagi mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Zaman-zaman dulu tak ada Zaman dulu digunakan lembu. Digunakan binatang. Kerbau dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada mesin jentera macam ni. So lebih cepat untuk mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Okey. Seterusnya adalah bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, ni saintis lah. Okey, dia akan cuba klonkan. Okey, dia akan cuba pindahkan embrio untuk kacukan dan sebagainya. Okey, itu adalah kerja-kerja di makmal lah, di makmal sains di mana dilakukan oleh saintis. Okey. Seterusnya, penggunaan drone. Drone ni bukan nak ambil gambar saja, tapi boleh juga digunakan untuk proses semburan pestisid. Semburan apa tu pestisid, tak tahu? Tak tahu. Tak tahu Okey, pestisid adalah racun serangga. Take note pestisid adalah racun serangga. So, kalau guna manual maksudnya manual kita guna orang lah. Orang pekerja akan sembuh lah. Shred kan. Padahal ladang tu luas. Berapa ekar punya ladang nak spray sembuhkan racun serangga. So, memang lambat. So, antara kaedah sekarang ni digunakan drone. Daripada atas dia akan spray sembuhkan pestisid racun serangga ni. Okey, pada tanaman untuk menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Tak payah guna pekerja, kita gunakan drone untuk sembuhkan pestisid atau racun serangga ni. Okey, ini antara teknologi moden yang digunakan pada zaman sekarang lah. Okey, seterusnya pendidikan dan bimbingan untuk petani. Okey, so petani pun dibantu oleh pihak kerajaan. Okey, antara agensi-agensi yang ada banyaklah agensi yang membantu petani, okey, yang memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian. So petani ni dia tak terhad benda tu je, so dia akan dapat banyak lagi ilmu sebab agensi dan institusi banyak bantu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Okey, untuk supaya meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okay, so tak rugilah berbakti kepada tanah walaupun kerja petani sebenarnya banyak keuntungan banyak duit dapat. Banyak lumayan juga hasil yang diterima oleh petani ni. Okey. Ada soalan tak kelas? Tak ada. Tak Okey, next. Penyelidikan dan pembangunan. Okey, penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti makanan, pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Okey, inilah tadi mungkin saintis akan lakukan penyidikan, nak tengok cara untuk supaya pokok-pokok tumbuh dengan subur, jangan ada ulat dan sebagainya lah. Okey, so itu perlukan penyidikan. Beberapa buah universiti di Malaysia turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. So contohnya universiti kat Malaysia contoh Universiti UKM, KTM banyak menghasilkan pendidikan
Mungkin dia buat kajian. Kenapa contoh telur ayam ni dalam masa sebulan busuk, kenapa? So mungkin dia buat kajian telur ayam ni kita nak panjangkan tempoh dia busuk. Mungkin dalam masa setahun. Okay, dia akan buat kajian lah. Macam itulah. Okay, supaya meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okay, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okay, oleh sebab, jap, apa maksud optimum? Optimum maksudnya secara terkawal. Kurang tepat? Cuba. Optimum, kata kawal. Dia guna tangan. Bukan. Alah. Apakah maksud optimum? Siapa nak cuba? Tak ada nak cuba? Kalau maksimum, maksudnya apa? Berlebihan. Maksimum maksudnya dia sampai peringkat yang paling banyak kan? Minimum Ya. paling sikit kan? Minimum tu Minimum paling sikit, maksimum paling banyak. Optimum maksudnya secara terbaik. Dia tak banyak tak sikit, terbaik. Kawal. Terbaik, tahu tak kawasan terbaik Okey, oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad. Okey, so kawasan pertanian ni terhad dah ada bangunan banyak sini, dah ada kawasan-kawasan pembangunan, so terhad kawasan dia. So penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil tanian dan peternakan. Okey, so kita tengoklah kawasan-kawasan yang ada potensi untuk pertanian kita akan gunakan secara optimum. Okey, cara mengoptimalkan penggunaan tanah dan kawasan perairan. Okey, macam mana? Maksudnya mengusahakan tanah yang terbiar. Okey, tanah terbiar tu daripada samak-samun tu digunakan supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian ataupun peternakan. Okey, kemudian menyuburkan kawasan tandus. Mungkin kawasan tandus tu mungkin dia kering kontang. Okey, so kita akan cuba suburkan. Mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. Okey, biasanya kalau orang dah lombong contohnya dah lombong apa contoh kawasan pelombongan? Lombong boksit ke. Okey, dia akan tinggalkan kawasan tu terbiar. Okey, dah korek-korek, dia akan biarkan. Lombong timah kalau korek-korek dah biarkan So kawasan pelombongan ni biasanya akan terbiar. So daripada terbiar, dia kerajaan akan cuba mengusahakan kolam-kolam pelombongan ni untuk jadikan kawasan aquakultur air tawar. So gunakan untuk masukkan ikan-ikan air tawar lah. Okay, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan sesuai bagi aktiviti aquakultur marine. Kawasan tanah paya ni biasanya mudah banjir oleh air laut. So kerajaan cuba untuk cari solusi dengan aktiviti aquakultur marine. Okey. Dan last sekali membina empangan atau tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. So kalau pertanian ni diperlukan banyak air. So kalau perlukan banyak air, diperlukan sumber-sumber yang sumber air yang kadang-kadang tak ada air susah So kena adakan empangan atau tali air untuk disalurkan ke kawasan-kawasan pertanian ataupun peternakan. Kejap. Sikit lagi. Cikgu, Mira ni chat saya cikgu kacau-kacau orang. Ya ke Mira? Ya betul. Kan kau yang kata dia. Ya Allah, tak ada cikgu. Jangan fitnah jangan fitnah fitnah berdosa. Okey, sekali lagi. Okey, pengurusan tanah yang cekap. Apa yang maksud dengan pengurusan tanah yang cekap? Okey, melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. So maksudnya dia nak kekalkan tanah yang subur lah. Okey, kemudian penggiliran tanaman. Maksudnya tahun pertama dia tanam apa tu? Nampak gambar?
Dia Apakah tanam terung. itu tahun ketiga. Tahun pertama? Dia tanam tomato. Yes. Tahun kedua tanam apa tu? Dia tanam kubis. Okay. So dia bergila-gila tanam. So bila pengirian tanaman ni dia mampu menyuburkan tanah. Tak sama je setiap tahun. So bila tahun-tahun bertukar dia akan menyuburkan tanah. Kemudian tanaman campuran. Salah satu cara untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti makanan. Kemudian penanaman teres. Nampak cantik kan? Okay, itu salah satu cara penanaman yang memberikan yes, apa? Kalau tu kalau pisang dia ditanam dengan tembikai macam mana cikgu? Pisang tanam dengan tembikai. Sebelah-sebelah ke apa? Dia biji benih yang sama. Macam mana tu? Tak boleh, dia tak boleh kacuk. Tak boleh kacuk tu. Okay, dia kena asing-asing. Pokok yang berbeza, benih yang berbeza. Kalau buah dia terjadi, dia namakan apa cikgu? Pikai ke? Tak ada. Pisang, Tak pernah dibuat oleh saintis lagi. Okay. Manalah tahu. Tak ada. Okay, penggunaan racun serangga. So, kenapa nak kena racun serangga? Untuk menghapuskan perosak tanaman. Okay, racun serangga ni juga memainkan peranan penting lah untuk menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman daripada haiwan perosak. Okay, racun serangga seperti racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Apa contoh perosak tanaman? Ulat. Okay, betul. Ulat lagi? Lipas. Lipas jarang lah rosak tanaman. Lipas kat rumah awak banyak. Tikus. Tikus. Ulat, beluncas. Burung pun kadang lah. Okay, antaranya lagi siput babi. Okay. Belalang. Tu antara yang merosakkan tanaman. Namun begitu, okay, untuk penggunaan racun serangga ni dia kena dikawal. Sebab apa? Sebab ada kesan sampingan kepada alam sekitar. Racun serangga ni tak boleh sesuka-hati je sembuh. Sebab kesannya kepada alam sekitar. Dia dapat mencemarkan alam sekitar. Sebab bila hujan, okay, racun serangga tu akan mengalir ke sungai. Okey, kenapa? Sebab apa dia mencemarkan alam sekitar? Tadi dia akan menyebabkan air sungai beracun, kemudian perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan. Okey, membunuh cacing tanah. Okey, so dia akan membunuh cacing tanah. Kalau bunuh cacing tanah, maksudnya kesuburan tanah akan terganggu. Semakin banyak cacing sebenarnya semakin subur tumbuhan tu. Tapi bila guna racun perosak ni, dia akan mengurangkan cacing tanah, membunuhlah. So bila cacing tanah dah kurang, so dia akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Okey, dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah juga berkurang serta mencemarkan tanah dan hasil tanian. Okey, so racun serangga ni pun ada had dia, jangan guna sesuka hati. Okey, kawalan biologi. Apa itu kawalan biologi? Okey, gambar apa tu kelas? Nampak gambar apa tu? Burung hantu, kumbang. Okey, burung hantu tu sedang makan apa tu? Tikus. Tikus kumbang tu pun sedang makan serangga. So kawalan biologi ni adalah salah satu cara untuk mengurangkan perosak-perosak tanaman tanpa menggunakan racun serangga. So itulah petani tu dia tak nak guna racun serangga. Dia nak guna kawalan biologi je. So dia nak halang tikus datang kebun dia, dia nak halang serangga datang kebun dia, dia gunakan burung hantu. So dia bela burung hantu kat kebun tu untuk halang tikus masuk kebun. Boleh. Dah sangat-sangat bagus. Ya. Bolehlah bela lelibet tu. Boleh? Masalah. Okey. Sebab dia memberikan faedah kepada petani. Sebab lelibet tu akan makan serangga. Sama juga dengan burung hantu. Akan makan tikus. So selain penggunaan racun serangga, kawalan biologi ni sangat baiklah. Kenapa? Malaysia, kenapa kawalan biologi baik berbanding racun serangga? Kawalan biologi. Kawalan biologi ni dia macam apa cikgu? Dia macam semula jadi ke apa? Semula jadi kan? Ya, dia tak gunakan racun serangga. Dia gunakan haiwan yang sebenar-benar haiwan. Untuk ini akan dapat mengurangkan pencemaran atau mengurangkan yes. Ya macam itulah. Penggunaan racun serangga.
Okay. Ya. So kaedah ini melibatkan interaksi antara mangsa dengan pemangsa. Contohnya burung hantu dengan tikus ni. Okay. Kemudian interaksi parasitisma. Okay, digunakan untuk mengawal perosak tanaman di satu habitat. Okay. So kawalan biologi ni lebih mesra alam lah. Ni perbandingan antara kawalan biologi dan kelemahan lah. Okay, so kelebihan dia lebih mesra alam. Okay, sebab dia tak gunakan racun serangga. Dia tak memudaratkan kesihatan organisma. Okay. Dia tak memudaratkan tumbuhan-tumbuhan lain. Dia tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan lebih murah. Okay, tapi kelemahan dia ialah dia mengambil masa yang lebih panjang. So kalau guna racun serangga, kita sembuh je dah mati kan? Sekejap je, mati. Tapi kalau kawalan biologi ni, kita nak tunggu haiwan tu makan. Memang ambil masa yang lebih panjang. Okay. Sukar meramalkan hasil kawalan biologi. So kita sukar nak ramal lah. Ada masa mungkin burung hantu ni dia pemalas. Dia tak nak makan pun, tak nak cari mangsa pun So sukar diramalkan apakah pengakhiran dia. Okay. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti. Okay. Perlukan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tak terkawal. Contohnya bila bila haiwan, contohnya kita bela burung hantu tu kan, kalau tiba-tiba burung hantu tu dia membiak terlalu banyak sampai kan tak terkawal, okay, itu pun susah. Okay, itu antara kelemahan kawalan biologi. Kenapa susah cikgu? Kalau tak terkawal lah, kalau terlalu banyak sangat. Contoh terlalu banyak sangat, tak terkawal. So, tak boleh juga. Okay, dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan kat situ. Okay, kawalan biologi apa dia? Kalau dia banyak tu, apa nama tu cikgu? Kalau dia banyak bagus lagi kan? Kenapa jadi tak baik pula? Contoh kalau terlalu banyak burung hantu, tapi tikus ni sikit je, seimbang tak? So tak ada burung tapi hantu. burung hantu boleh jual. Itu dah lain cerita. Okay, so bila burung hantu tu tak dapat makanan, dia kurang makanan lah. Sebab sikit sangat tikus. Kencing nanti kan kita kena racun kencing nanti. Okay, so kena seimbang lah. Macam tu. Okay, macam ni. Kalau biologi yang digunakan tanpa perancangan baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cepelai. Apa tu cepelai? Dia menyemelai. Siapa tahu apa tu cepelai? Apa dalam bahasa Melayu cepelai? Apa cepelai? Cepelai ni dia gambar bawah ni Siapa yang tak pernah tengok? Dia sejenis mamalia. Cepelai. Siapa peminat Nagin tahu Cepelai ni dia makan tikus lah. Okay, dia mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii yang kat overseas betulnya, okay. Contohnya penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cepelai aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam. So tak sesuai lah guna cepelai ni. Petani tu pada awalnya nak guna cepelai ni untuk kawal tikus, tapi tak berjaya. Gagal Sebab apa? Sebab cepelai ni aktif pada waktu siang, tikus waktu malam. So bila cepelai ni cari-cari mangsa tak jumpa, tak ada, sebab tikus tak keluar. Okay, so memang tak sesuai dan tak berjaya. Hal ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur punyu sebagai makanan. Okay, so antara kena perancangan rapi lah nak tengok sesuai tak sesuai untuk penggunaan kat kebun masing-masing. Itu sahaja untuk hari ini. Okay? Yeah. Okay. Okay, saya akan bagi homework hari ni, iaitu awak kena salin nota sikit je dalam nota. Okay, tak banyak sikit je. Saya akan share dalam grup WhatsApp. Okay, sebelum tu saya nak ambil gambar dulu. Okay, boleh onkan kamera masing-masing. Hey. Wah. Hey. Icham, kau tak pakai baju ke? Dia bogel. Dia telanjang cikgu. Kau tak pakai baju ke?
Tengok ganteng je tu. Sekejap. Saya pakai baju. Kita ambil Sekejap. satu. Saya pakai baju. Okay, kita nak ambil gambar. Cepat sikit. Lisisi, Crystal. Rimba Sao. Boleh buka kamera. Sah, mana gambar aku sah? Eh, Tinggal dah. sigap lah. Tinggal dah. Allah yakin Desan. Harrison. Awak ada kat situ tak, Harrison? Ray, buka. Buka kamera Ray. Saya nak buka kamera tu. Cikgu. Kenapa tak nak? Tak nak. Saya nak gambar untuk bukti ni. Crystal? Ya, cikgu ni. Okay. Belum mandi. Okay, one. Mira? Tak nak. Cepat. Satu, lebih besar je ni. Satu. Dah tutup pula. Huang Ting Ting tak ada. Catherine tak ada. Lee Sisi tak ada. Semua tutup kamera ni. Okey. Satu, bukan dua, tiga. Okey. Saya akan bagi sambungan nota kat dalam group Okey, Okey, cikgu. terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Sah.